Mahkamah Syariah dicadang buat perintah cerai dan nafkah serentak. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Pelan pelindungan insurans bernilai RM10,000 akan disedia kepada isi rumah miskin yang hilang punca pendapatan akibat kematian ketua isi rumah. Kenyataan Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaannya membabitkan peruntukan keseluruhan RM13.4 juta setahun. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, inisiatif tersebut bakal memanfaatkan kira-kira 268,000 keluarga miskin yang berdaftar dalam IKASE. Beliau memaklumkannya selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pelindungan Sosial Malaysia di Parlimen. Mesyuarat antara lain turut setuju memberi tumpuan kepada program peningkatan pendapatan bagi ketua isi rumah miskin dan miskin tegar berdaftar dalam IKASE. Juga memperkasa agenda pelindungan sosial hingga ke peringkat daerah pentadbiran menerusi jawatankuasa teknikal pelindungan sosial negeri. Perdana Menteri optimis langkah yang bakal dilaksana akan membantu memantapkan agenda pelindungan sosial untuk mencapai sasaran miskin tegar sifar menjelang 2025. Dalam majlis berasingkan di Parlimen, Perdana Menteri mencadangkan permohonan cerai di Mahkamah Syariah diselesaikan serentak dengan tuntutan nafkah anak-anak dan ia bagi mengelak terlalu lama masa diambil bagi menyelesaikan isu berkenaan hingga bekas isteri dan anak-anak tidak mendapat keadilan. Justru mahkamah perlu mendapatkan maklumat lengkap mengenai nafkah serta pendapatan suami isteri bagi menyelesaikan isu penceraian. Cadangan tersebut tidak melibatkan pindaan atau peruntukan undang-undang baharu kerana ia hanya amalan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Buat permulaan pembayaran terus nafkah daripada akaun suami akan segera dilaksana membabitkan kaki tangan awam. Di mana-mana mereka yang bekerja dengan sebagai kaki tangan kerajaan, potongan gaji terus dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan dalam cadangan saya, dalam keputusan, dalam ucapan saya sewaktu penggulungan UMNO itu, saya sebutkan bahawa akaun suami perlu dibekukan untuk membuat bayaran terus melalui akaun bank tersebut, bayaran terus kepada bekas isteri dan juga anak-anak. Perkara ini juga dibincangkan hari ini dan kita juga minta supaya Mahkamah Syariah tegas dalam perkara ini, iaitu mana-mana suami yang engkar dengan keputusan mahkamah, mahkamah mesti mengeluarkan perintah contempt of court ataupun engkar mahkamah ini supaya tindakan perundangan seterusnya boleh diambil terhadap suami. Perbincangan mengenainya akan dibuat bersama Kementerian Keuangan. Perdana Menteri memaklumkannya pada sidang media selepas pertemuan dengan Wakil Persatuan Peguam Syar'i Malaysia di Parlimen. Maklumat terperinci berkaitan protokol kesihatan bagi perjalanan rentas sempadan Malaysia-Singapura untuk individu lengkap vaksinasi COVID-19 akan dimuktamadkan dalam masa terdekat dan ia termasuk keperluan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dan sebaik tiba di pintu masuk antarabangsa. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata perincian pelaksanaannya akan segera dibincangkan. Perkara tersebut antara yang dimuktamadkan dalam pertemuan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Ong Ye Kung. Jelas Khairy langkah itu diperhalusi mengambil kira situasi pandemik yang telah stabil di kedua-dua negara.
Kesemua anggota dan pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM bersiap siaga dalam menghadapi pembukaan sempadan negara pada 1 April ini. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata persediaan dilakukan bagi menangani sebarang kecemasan termasuklah tugas pengurusan melibatkan COVID-19. Of course, kalau kita diperlukan untuk HADR macam dulu, untuk orang datang daripada luar negara, perlu sanitization dan sebagainya, aircraft dan sebagainya, kita akan teruskan tugas-tugas COVID, tugas-tugas yang pengawalan dan juga sanitasi, tugas-tugas pengurusan yang melibatkan COVID akan kita teruskan. Dan kita percaya bahawa tambahan-tambahan tugas ini mungkin akan meningkat kerana bila orang keluar ni aktiviti sudah berjalan, berlakulah berbagai jenis kecemasan dan juga bencana. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Penutup Konvensyen Pasukan Khas dan Majlis Pentauliahan Subject Matter Expert and Advisor 2022. Tambah beliau, kawasan rekreasi antara yang menjadi tumpuan JBPM kerana ianya merupakan kawasan yang akan menjadi tumpuan orang ramai setelah sempadan negara dibuka. Malaysia menyambut baik pengumuman Kerajaan Arab Saudi menarik balik kebanyakan sekatan berkaitan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad menerusi satu kenyataan memaklumkan sekatan yang dimasukkan termasuk perjalanan, penjarakan fizikal, ujian antigen pantas dan kuarantin wajib ke negara tersebut. Keputusan menarik balik sekatan ini dibuat setelah Kerajaan Arab Saudi menilai pelbagai aspek dan semua protokol kesihatan sejajar dengan situasi pandemik yang bertambah baik di negara tersebut. Dengan penarikan sekatan ini, beliau berharap lebih ramai umat Islam di Malaysia dapat menunaikan ibadat umrah dan haji pada tahun ini dan masa-masa yang akan datang. Beliau berkata pihaknya akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi bagi melakukan yang terbaik demi keselamatan dan kesihatan jemaah umrah dan haji. $8,427 guru baru di bawah pengambilan khas secara one-off telah melapor diri setakat 1 Mac lalu, manakala 4,828 lagi akan melapor diri pada 4 April depan. Hampir 14,000 daripada 18,702 yang dah selesai hampir 14,000 dan yang batch berikutnya akan ditempatkan pada awal April. Yang kohort yang 4,000 yang terbaru ni daripada 14,000 ni akan ditempatkan pada awal bulan April. Keputusan penempatan dah keluar. Kementerian akan mempercepat proses penempatan guru seterusnya mencapai sasaran pengambilan 18,000 guru baru menerusi pengambilan khas itu. Menjelang musim perayaan tidak lama lagi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah memulakan operasi pemantauan harga bagi barang kawalan. KPDHP sekarang pun sudah memantau, buat kajian, buat penelitian apa barangan perlu kita kawal nanti harganya dan berapakah kita akan letakkan harga setiap item barangan itu yang perlu kita kawal harganya nanti. Jadi sekarang dah ada beberapa barang keperluan barang makanan kita yang sudah dikawal sepanjang masa beberapa bulan, ayam, telur ya. Jelasnya menjelang bulan puasa ini senarai harga barangan kawalan turut akan ditambah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata 63% sahaja pengguna yang mempraktikkan hak mereka sebagai pengguna. Justru itu, KPDN HEP akan melaksanakan pelbagai program advokasi bagi meningkatkan tahap kesedaran pengguna. Kesedaran di Malaysia atas ini hanya 63% sahaja. Jadi itu masih boleh dikatakan hanya sederhana saja, di peringkat moderate, di peringkat sederhana. Kita nak pertingkatkan ini
Sebab itulah saya di kementerian ini bersama timbalan saya bersama seluruh warga KPDNHP lah. Sekarang akan lebih fokus dan akan buat lebih banyak lagi program untuk kita membantu mempertingkatkan tahap kesedaran kita di Malaysia ni yang sekarang dikatakan hanya di peringkat 63% saja. Ya. Datuk Seri Alexander turut menekankan agar keanggotaan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ditambah, ianya bagi mencapai sasaran kementerian bagi menangani isu dan kes yang tertunggak dari tahun 2019 hingga tahun lalu. Pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan, tetapi dikecualikan untuk kawasan terbuka yang tidak sesak dan tiada perhimpunan ramai. Tambahan pula MySejahtera, MySJ Trace diwajibkan untuk tempat tertutup yang dipenuhi tetamu ataupun pengunjung. Bertemu kembali. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan membenarkan solat fardu, Jumaat jenazah dan tarawih dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal dengan bilangan jemaah ditentukan mengikut keluasan ruang masjid atau surau bermula Jumaat ini. Baginda bertitah bagi kalangan para pelajar terutamanya di sekolah asrama penuh pula demi melindungi keselamatan mereka. Pengetua sekolah dan pengetua pusat-pusat pengajian diberikan budi bicara untuk mengadakan solat Jumaat dalam surau, bangunan atau kawasan sekitar institusi masing-masing. Selain itu, program Qiyamul, Iktikaf, Tadarus Al-Quran, kuliah serta kelas pengajian turut dibolehkan. Sempena Ramadan, jawatankuasa dan pegawai masjid diberikan budi bicara menentukan bilangan rakaat solat tarawih di masjid dan surau masing-masing. Hidangan berbuka puasa, moreh dan sahur di masjid dan surau pula hanya dibenarkan secara bungkusan. Ibu bapa dan penjaga yang telah membuat janji temu dos penggalak bagi remaja berusia bawah 17 tahun diminta membatalkan janji temu berkenaan dan tidak perlu hadir ke pusat pemberian vaksin PPV. Unit MySejahtera Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan memaklumkan individu dewasa yang membuat janji temu bagi mendapatkan dos keempat melalui pautan yang dihantar menerusi aplikasi MySejahtera juga perlu membatalkan janji temu berkenaan. Menurut kenyataan itu, dasar KKM pada masa ini hanya menyarankan dos penggalak diberi kepada individu dewasa berusia 18 tahun dan ke atas dan tiada dos penggalak kedua atau dos keempat diberikan kepada umum. Pasukan teknikal MySejahtera sedang memperbetulkan perkara berkenaan dan memohon maaf atas sebarang kesulitan yang timbul daripada masalah teknikal tersebut. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, Peka B40, Protect Health Corporation dan Berhad, Protect Health menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Teraju Bumiputra Corporation Teraju. Kerjasama strategik itu akan mengenal pasti klinik-klinik yang berpotensi menyertai program tersebut bagi menjangkau komuniti Bumiputra B40 seluruh negara. Menerusi program itu, penerima layak akan diberi pemeriksaan kesihatan dan bantuan alat perubatan percuma serta insentif melengkapkan rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Setakat ini, lebih 560,000 orang dari kumpulan B40 berjaya disaring di bawah program PK B40. Bagaimanapun, 5.9 juta rakyat Malaysia yang layak belum menyertai program tersebut. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan memperoleh 7 aset baharu bagi meningkatkan keupayaannya mempertahan ruang udara negara. Perolehan aset secara berperingkat mulai 2023 hingga 2025.
Antara aset tersebut ialah pesawat Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial System (MEL-UAS), pesawat helikopter utility baharu dan pesawat peronda maritim MPA, juga sistem pertahanan udara jarak jauh Long RAD dan sederhana MERAD. Kita mempunyai dua rangka plan, iaitu satu plan jangka pendek dan plan jangka panjang. Plan jangka pendek untuk TUDM adalah membuat leasing lah, which is already in progress. We are already using the helicopter. So leasing will take about 4 to 5 years maximum. So untuk menentukan proses berikutnya berjalan, proses pembelian helikopter baru ni. So this process got to start early lah, because we are planning by year 2024-25, year 25, we should be having our new helicopters. Jeneral Datuk Seri Muhammad Ashar Khan berkata demikian selepas menyampaikan perintah ulungnya sebagai Panglima Tentera Udara ke-20 di Ibu Negara. Beliau dilantik ke jawatan itu pada 7 Mac lalu menggantikan Tan Sri Akbar Abdul Samad yang bersara wajib. Kerajaan bersedia menyemak semula deskripsi tugas penjawat awam bagi mengurangkan punca rasuah dan juga salah laku dalam perkhidmatan awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah berkata pekeliling yang dikuatkuasakan juga perlu diubah selepas ia dilihat tidak lagi relevan dengan situasi semasa. Jadi sekiranya berlaku pelanggaran dari segi amalan rasuah di kalangan penjawat, utamanya penguatkuasa ni, kita kena kajilah kenapa berlaku, dan saya setuju untuk disemak semula job description dia. Mungkin pekeliling-pekeliling yang nak kuasa tu perlu diubah, tak relevan lagi. Jadi kita kurangkanlah punca berlakunya rasuah itu sendiri. Selain penjawat awam, Datuk Seri Muhammad Syafiq turut mengingatkan orang awam berpegang teguh kepada nilai-nilai integriti. Menurut statistik operasi SPRM tahun lalu, 828 kertas siasatan dibuka melibatkan salah laku rasuah. 300 daripadanya telah disabit di mahkamah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan sepasang suami isteri bagi membantu siasatan berhubung pembocoran maklumat membabitkan tender Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bernilai lebih 1.2 juta ringgit. Kedua-dua mereka ditahan petang semalam di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Perintah reman selama 5 hari bermula hari ini sehingga 27 Mac 2022 tersebut dikeluarkan Magistrate Tuan Syahwira Abdul Halim terhadap suspek yang masing-masing berusia 44 dan 42 tahun di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Suspek wanita merupakan seorang pengarah dan terbabit dalam pemilihan kontrak LLM dipercayai membocorkan maklumat tender bernilai 1.2 juta ringgit kepada suaminya sebagai balasan syarikat milik suaminya dilantik sebagai subkontraktor yang berjaya mendapat projek berkaitan sistem elektronik pada tahun 2020. Kedua-dua mereka ditahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sebanyak 1,182 kompaun dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di seluruh Pulau Pinang menerusi operasi bersepadu Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004, dan daripada jumlah itu kesalahan merokok di tempat larangan merupakan yang tertinggi dengan 996 notis dikeluarkan sepanjang operasi dijalankan bermula Januari sehingga 22 Mac. Timbalan Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Negeri Datin Dr. Azizah Abdul Manan berkata tindakan kompaun diambil di bawah Peraturan 11 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004 kerana merokok di tempat larangan dan Peraturan 12 PPKHT 2004 atas kesalahan tidak mempamerkan tanda larangan. Antara kawasan yang dikenapasti sebagai hotspot adalah pusat membeli belah, kedai berhawa dingin dan lapangan terbang. Menurut beliau, masih ramai individu di negara ini yang masih tidak cakna dan patuh dengan kepentingan larangan merokok di kawasan awam.
43 individu di Ibu Negara dikenakan kompaun malam tadi kerana disyaki terlibat aktiviti pusat hiburan dan turut dikenakan tindakan yang sama pemilik 2 kelab malam terlibat. Menurut Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kuala Lumpur, Dato' Azman Ayub, serbuan dilakukan secara berasingan. 31 pengunjung didapati terlibat aktiviti terbabit di premis pertama, manakala 31 lagi dikesan di premis berikutnya. Semua pengunjung dan pemilik premis dikenakan kompaun RM1,000 setiap seorang. Kes dirujuk mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit PPN 4 2021. Seorang pelatih Akademik Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari AMD bawah 14 tahun dikhawatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika mandi bersama rakannya di Sungai Ketil Baling petang tadi. Ketua Zon 3 Penguasa Kanan Bomba 2 Rahimi Ali menerusi kenyataan memaklumkan mereka menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.16 petang dan berdasarkan keterangan keluarga, mangsa Muhammad Saiful Izzuddin Mustafa 14 tahun dipercayai jatuh pada pukul 1 petang sebelum hanyut dan lemas. Operasi mencari dan menyelamat sedang dilakukan namun keadaan sukar kerana hujan lebat malah arus sungai deras. Arus deras sungai berkenaan kerana hujan lebat berkemungkinan menyebabkan mangsa dihanyutkan lebih jauh. Beberapa lokasi kena pasti Kerajaan Negeri Kedah untuk dibangunkan sebagai tempat pelancongan baharu dan setakat ini 6 daerah memiliki lokasi berpotensi tinggi paling banyak. Menurut Exko Pelancongan Seni dan Budaya Kedah, Muhammad Firdaus Ahmad, antara kawasan berpotensi adalah Mong Gajah di daerah Padang Terap, kawasan Jerai Geopark di daerah Kuala Muda dan Yan, Langkawi Gateway. Turut berpotensi tinggi persisiran Sungai Kedah, Gunung Keriang di daerah Kota Sektar serta beberapa kawasan lain di daerah Baling seperti Terowong Komunis dan Ulu Legong. Beberapa sesi libat urus dilakukan dengan pihak berkepentingan bagi menjadikan kawasan terlibat sebagai zon pelancongan komersial, antaranya Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Invest Kedah serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Pasukan pendaki keluarga Malaysia yang membawa misi Malaysia Everest 2022 adalah duta yang bukan sahaja bakal mengharumkan nama negara, bahkan merapatkan hubungan diplomasi antara negara. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, aktiviti pendakian seperti sukan lain juga dianggap sebagai diplomasi awam kerana ia memainkan peranan membawa imej Malaysia. Mereka adalah duta kita yang akan mengharumkan nama Malaysia. Di samping itu, kami di Kementerian Luar akan cuba membantu setakat yang mampu, misalnya untuk clearance di lapangan terbang dan juga hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan logistik yang diperlukan semasa mereka di sana. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada pasukan itu yang terdiri 10 pendaki daripada pelbagai kaum dan bangsa termasuk seorang OKU. Pasukan ini dijadual akan berlepas ke Nepal pada 5 April dan memulakan misi menawan Gunung Everest bermula 15 April. Baik, kita mulakan edisi sukan dengan perkabaran yang cukup mengembirakan buat peminat bola sepak negara. Harimau Melaya memulakan kempen aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 dengan langkah kanan apabila membenam Filipina 2-0. Akia Rashid menjadi wiranegara apabila menjaringkan 2 gol minit pada ke-3 dan ke-24 perlawanan. Keputusan tersebut pasti melegakan Ketua Jurulatih baharu Harimau Melaya, Kim Pan Gon. Namun taktikal beliau akan diuji sekali lagi apabila bertemu pasukan tuan rumah Singapura pada 26 Mac ini.
Pelumba tim Sapura Cycling Muhammad Nur Aiman Rosli mencipta sensasi perlumbaan sukan berbasikal Tour Gate di Tranong dengan menyapu bersih kesemua jersey yang dipertaruhkan pada hari ketiga perlumbaan. Pelumba berusia 23 tahun ini merampas jersey kuning juara keseluruhan yang disandang oleh pelumba Terengganu Polygon Cycling Team Nur Amirul Fakhruddin Mazuki dan juga jersey hijau Raja Pecut milik rakan sepasukan Muhammad Saiful Adlan Muhammad Syukri. Momentum penguasaan kayuhan Nur Aiman memuncak apabila turut berjaya mempertahankan jersey merah selaku Raja Bukit yang dimenanginya pada peringkat kedua kemarin. Lebih menarik sebelum itu, Nur Aiman juga menaiki podium selaku juara individu peringkat ketiga dengan catatan masa tidak rasmi 3 jam 4 minit 55 saat untuk kayuhan sejauh 145.2 km dari Barang ke Dungun. Manakala bekas pelumba kebangsaan Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi di tempat kedua dan Muhammad Elmi Jumari di tempat ketiga. Saya memang target saya untuk dapatkan 3-3 JC ni dan diorang pun percaya kat saya lah. Memang tugas amanah, memang saya kena pikul lah untuk dapatkan JC stage winner apa semua ni. Tour Gate di Tranong diteruskan dengan peringkat keempat esok dari Dungun ke Kemaman sejauh 111.3 km. Majlis Olimpik Malaysia MOM akan menganjurkan program Road to 19 Asian Games RTAG Hangzhou 2022 dalam masa terdekat. Setiausaha Agung MOM Dato' Nazifuddin Najib menyatakan inisiatif itu bakal mencungkil bakat anak muda untuk bertanding di pentas antarabangsa. Ia juga merupakan satu program isukan yang telah ditubuhkan oleh Majlis Olimpik Asia OCA dan Kesatuan Sukan Elektronik ASEAN AESF. So kita akan ada plan sekarang di bawah AESF, Asian Esports Federation. Kita nak buat satu offline event di bulan Mei di mana kita akan buat invitation for pro players dan juga open competition for the 8 titles for the Asian Games. So this is the first time untuk OCM akan cuba buat satu event. Ini belum official lagi, tapi it's in plan in the making. Beliau menyatakan perkara itu selepas merasmikan sambutan ulang tahun PUBG Mobile di Sunway Pyramid Selangor. MOM juga menjalin kerjasama dengan pihak Transcend bagi Sukan Asia 2022 dan juga kejohanan PUBG Mobile City yang akan berlangsung tidak lama lagi. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.